menjurus terus kepada butiran 060000 iaitu Dasar Pendidikan dan 030000 Penyelidikan dan Pembangunan Ilmu. Tuan Pengerusi, hari ini 1 Disember 2016 merupakan Hari AIDS Sedunia. Lebih 50,000 remaja dalam lingkungan umur 15 hingga 19 di benua Asia disahkan HIV positif pada tahun 2014 serta lebih 200,000 daripada mereka hidup sebagai pesakit AIDS HIV dalam rantau ini. Kematian remaja akibat AIDS meningkat dari tahun 2005 sehingga tahun lepas meningkat sebanyak 110%. Manakala kematian pesakit dewasa sebenarnya menurun sebanyak 28%. Dan kematian remaja di Selatan Asia telah meningkat 4 kali ganda dari 1,005 kepada 5,300 dalam tahun 2014. Tuan Pengerusi, mengapa saya membangkitkan statistik ini? Kajian serta laporan United Nations jelas menyatakan bahawa wujudnya satu korelasi jelas di antara negara-negara yang tidak menekankan keperluan pendidikan seks di sekolah dan bilangan rakyatnya terutama sekali dari dalam golongan remaja dan kanak-kanak yang menjadi mangsa HIV dan AIDS dengan pengetahuan serta tanpa pengetahuan mereka. Dengan izin, there is a strong correlation between countries that don't impose sex education in schools and the number of young and teenagers who are susceptible to be HIV carriers. Kanak-kanak dan remaja di Malaysia yang menjadi mangsa HIV dengan izin fall through the cracks dalam satu sistem yang menstigmakan pesakit HIV. Daripada kekurangan maklumat mengenai penyakit ini dari bangku sekolah kepada perolehan maklumat yang salah di zaman remaja membawa kepada satu situasi di mana lebih ramai kanak-kanak dan remaja tidak mendapat maklumat yang tepat dan adil untuk memberikan mereka gambaran sebenar penyakit HIV ini dari aspek kesihatan. Tuan Pengerusi, sebelum ini ramai ahli parlimen pernah membahas di Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan keperluan pendidikan seks di sekolah. Dan jawapan yang diberikan oleh pihak kementerian menunjukkan adanya niat. Tapi pendidikan seks di banyak negara lain digunakan sebagai satu langkah pencegahan serta satu inisiatif untuk mewujudkan kesedaran di kalangan kanak-kanak dan remaja akan bahaya HIV serta penyakit kelamin. Dan negara Malaysia juga perlu pada tahap ini mengikut negara-negara yang lebih maju, negara-negara seperti Finland, Sweden, Denmark, Switzerland untuk mengimplementasikan pendidikan seks dalam sukatan pelajaran di Malaysia. Saya rasa Tuan Pengerusi, isu sebenar bukanlah harus difokuskan di atas perbuatan seks itu sendiri, tetapi pembangunan peribadi atau dengan izin human development kanak-kanak itu sendiri dari segi menghormati perbezaan seseorang yang berlainan jantina, menghormati sempadan peribadi seseorang, maklumat yang mudah difahami mengenai aspek kekeluargaan dan aspek kesihatan seksual haruslah diberikan keutamaan. Kementerian perlu menggunakan dengan izin soft power melalui pendidikan untuk mengubah tingkah laku seksual anak-anak muda kita yang sudah tidak selamat lagi. Saya difahamkan Kementerian Pendidikan masih mempertimbangkan cadangan untuk memasukkan pendidikan seks dalam sukatan pelajaran di sekolah-sekolah rendah dan menengah, memandangkan tiada apa-apa sukatan pelajaran atau modul bagi pendidikan seks di Malaysia setakat ini. Mengikut apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Menteri Wanita, Keluarga dan Komuniti, pendidikan seks akan diajar kepada golongan remaja lelaki tahun 16 tahun dan bahawa modul ini akan mensasarkan hanya pelajar lelaki supaya mereka faham akan kesihatan reproduktif dan kesihatan seksual. Pada pendapat saya, pengumuman yang dibuat oleh Menteri Wanita ini bahawa pendidikan seks akan diajar tahun hadapan seharusnya dibuat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan sekali. Dan setelah mengambil kira pandangan serta cadangan dan kritikan dari NGO hak asasi manusia, terutama sekali daripada NGO wanita dan kanak-kanak, saya ingin tahu di sini, apakah status modul ini sama ada ianya benar-benar akan diimplementasi tahun hadapan? Tinggal sebulan lagi untuk modul pendidikan seks diimplementasi, tetapi kami semua tidak tahu apa kandungan modul pendidikan seks tersebut. Saya berharap pihak kementerian akan menjawab soalan ini yang saya tahu ramai ahli parlimen pun ingin tahu apakah kandungan modul pendidikan seks ini, adakah ianya akan diimplementasikan tahun hadapan, dan pada pendapat saya satu rundingan haruslah diadakan di antara semua stakeholders seperti NGO, pihak PIBG sekolah, penyelidik
serta ahli akademik supaya kandungan modul ini akan diketahui ramai dan yang paling penting, ianya akan menitik beratkan semua aspek yang penting dan supaya modul ini disediakan untuk remaja perempuan juga. Pelajar perempuan juga perlu dilengkapi dengan semua maklumat yang diperlukan oleh mereka untuk perlindungan mereka sendiri. Dalam nadi yang sama, Tuan Pengerusi, Kementerian juga perlu memperkenalkan pendidikan kesaksamaan gender supaya kanak-kanak dan remaja tahu akan perbezaan jantina dan gender, hak-hak lelaki, wanita dan kanak-kanak dari aspek hak asasi manusia. Negara-negara yang mempunyai sukatan pelajaran yang meliputi kesaksamaan gender, keganasan rumah tangga serta keganasan seksual menunjukkan penurunan drastik insiden-insiden seumpama ini apabila remaja ini dan kanak-kanak ini membesar menjadi dewasa. Mengikut statistik negara-negara tersebut tahun demi tahun. Tuan Pengerusi, mengikut statistik National Coalition Against Domestic Violence, 1 dalam 15 kanak-kanak didedahkan kepada keganasan di rumah oleh pasangan ibu bapa atau penjaga mereka. Dan kanak-kanak ini memerlukan sokongan, belayan kasih sayang dan rawatan psikologi oleh pakar-pakar untuk membantu mereka memulakan kehidupan mereka setelah mengharungi trauma keganasan. Ini berikutan pelbagai kes rogol dan kes keganasan seksual di Malaysia tahun ini juga. Dalam bulan Mei 2015, negara digegarkan dengan berita seorang pelajar beasiswa MARA yang didakwa dengan jenayah pornografi kanak-kanak. Bulan Oktober tahun ini, seorang remaja perempuan berumur 15 tahun mengaku melakukan seks dengan 8 budak lelaki. Dan ini adalah dengan izin the tip of the iceberg, Tuan Pengerusi. Banyak NGO, terutama sekali Women Centre for Change serta Pusat Perkhidmatan Wanita di Pulau Pinang bersama dengan PWDC telah memulakan program untuk memberikan pendidikan dan kesedaran kepada pelajar-pelajar berhubung keganasan bertajuk Bijak Itu Selamat. Saya mengalu-alukan Menteri Pendidikan untuk satu lawatan bekerja ke Pulau Pinang untuk turut serta bersama WCC dan PPW untuk melihat sendiri dengan izin the small but very significant victories daripada kempen-kempen kesedaran mereka. Saya ingin bertanya di sini, Tuan Pengerusi, sama ada kementerian mempunyai apa-apa hasrat atau niat untuk memasukkan sukatan pelajaran berhubung dengan kesaksamaan gender, keganasan rumah tangga, keganasan seksual serta sukatan berhubung dengan CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women kepada pelajar-pelajar yang lebih tua. Seperti remaja di sekolah. Tuan Pengerusi, bagi butiran 030000, saya ingin bertanya berhubung dengan sukatan pelajaran bagi pelajar-pelajar orang asli di Malaysia. Sistem yang digunakan sekarang adalah satu sekolah di antara beberapa kampung-kampung seperti yang kita lihat dalam contoh yang terbaru di Gua Musang. Kemudahan pengangkutan disediakan oleh JAKWA, namun kanak-kanak yang pergi ke sekolah itu akan ditempatkan di asrama dan akan hanya berjumpa dengan ibu bapa mereka sekali dalam seminggu, sekali dalam 3 minggu atau sekali dalam sebulan. Saya ingin bertanya di sini, dalam era 70-an, wujud sekolah-sekolah kecil dibuka di kawasan pedalaman sebagai contoh di Pos Gok dan Pos Simpur, di mana sukatan pelajaran daripada prasekolah hingga darjah 4 disediakan supaya kanak-kanak daripada perkampungan bersebelahan dengan sekolah itu, berdekatan dengan sekolah itu dapat pergi untuk mendapatkan pendidikan awal dan di bawah pemantauan dan penyeliaan ibu bapa sendiri. Tetapi kini tiada lagi sistem tersebut. Saya ingin bertanya kepada kementerian, buat masa ini adakah kementerian ada apa-apa hasrat atau niat untuk menggunakan sistem yang lama di mana lebih banyak sekolah-sekolah kecil dibina di antara beberapa perkampungan supaya ianya memudahkan perhubungan di antara ibu bapa dan pihak sekolah dan supaya ibu bapa boleh mengambil bahagian dalam pembangunan holistik kanak-kanak tersebut dengan melibatkan diri mereka dalam PIBG sekolah. Tuan Speaker, ketiadaan perhubungan di antara PIBG sekolah dan pihak ibu bapa menumpaskan segala usaha-usaha kementerian untuk berkongsi maklumat dengan ibu bapa seperti yang dilihat dalam kes kehilangan 7 kanak-kanak dari Pos Tohoi. Saya ingin tahu, apakah kota bagi guru-guru orang asli dalam bidang perguruan di Malaysia memandangkan jawapan dalam perbahasan dasar yang diberikan oleh Menteri Pendidikan adalah
ramai guru-guru yang bukan daripada background latar belakang orang asli dihantar ke kawasan pedalaman. Mereka tidak mampu untuk dengan izin adjust to the surrounding, adjust to the environment. Jadi mereka tidak ada semangat untuk berulang alik ke sekolah, ke asrama, dan mereka tidak ada semangat untuk mengajar kanak-kanak tersebut. Ini yang diberitahu oleh Menteri Pendidikan. Jadi saya harap dalam jawapan yang diberikan selepas ini, Menteri boleh memberikan penjelasan yang betul dan jelas supaya tiada kekeliruan dalam bilangan guru-guru orang asli di Malaysia. Dan saya ingin tahu apakah pecahan etnik dan bahasa ibunda yang ditutur oleh guru-guru orang asli ini. Tuan Pengerusi, boleh habiskan lah, Ahmad. Ya, poin terakhir saya ingin tahu apakah justifikasi Kementerian Pendidikan dalam menurunkan peruntukan bagi sekolah-sekolah vernacular, sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah mubalik dan sekolah agama, memandangkan asas pendidikan dan pembangunan kanak-kanak dan remaja adalah di alam persekolahan, dari bangku persekolahan juga. Kita melihat pengurangan sebanyak 300 juta daripada tahun lepas ke tahun ini hanya 500 juta ringgit diperuntukkan. Saya ingin tahu bersama dengan semua ahli parlimen yang lain, apakah breakdown dengan izin untuk peruntukan 500 juta itu dan ke manakah saluran wang itu akan diberikan kepada sekolah kebangsaan berapa, sekolah vernacular berapa, sekolah agama berapa. Saya ingin juga menggunakan peluang ini untuk put on record. Apabila sesebuah kerajaan konsisten dengan peruntukan yang diberikan untuk pendidikan, terutama sekali apabila peruntukan itu disalurkan dengan transparent dan accountability dan telus, maka kejayaan pelajar dapat dilihat sendiri dengan award yang diterima oleh 4 pelajar SJKT Tamil Ramakrishna dari kawasan Dun Kramat, Datuk Kramat di Pulau Pinang. Ini bukan kali pertama Tuan Pengerusi, pelajar-pelajar dari sekolah Tamil tersebut mendapat pengiktirafan dan anugerah antarabangsa. Ini adalah kali kedua dan ianya salah sebuah sekolah di Pulau Pinang yang diberikan peruntukan khas daripada Belanjawan Negeri Pulau Pinang. Jadi in a nutshell, Tuan Pengerusi, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah education is the best investment of a country dengan izin. Tetapi kalau Kementerian Pendidikan dengan izin starts to slash all these allocations, then where is the country heading to? It will be a natural disaster and a storm that will be brewing in the country. Oleh itu, Tuan Pengerusi, saya harap Menteri akan menjawab semua persoalan saya. Terima kasih. Ya, Yang Maha Lawas.